Okey, kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, baik. Kita akan terus dengan talaki dulu. Kita bergilir macam biasa. Boleh Bonda ajar Ruby dulu? Ayat 174 Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina Bonda punya muka tak nampak. Oh ya ke? Tertutup kan? Oh. Baru nampak. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kulun. Sekejap Bonda dekat qalilan tadi tu jangan lama sangat. Takut dia berdengung pula kan. Boleh ambil dekat ni. Wa yashtaruna. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكي عذاب أليم أولئك والعذاب Hello. Saya punya line tak okey ke ataupun memang Bunda Rubiah baca semua dengar putus-putus? Putus-putus. Sebab ada kalimah-kalimah yang tertinggal tadi, jadi kena ulang sikitlah Bunda. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalal. Oh, hilang terus. Okey. Ada. Okey. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد. Okey. Subhanallahul azim. Cuma ada putus-putus sikit lah. Tapi tak apa. Tak tahulah, lain sini agaknya tak. Kadang-kadang dia macam tu lah kan, terganggu sikit. Okey, terima kasih Bonda. Sama Ustazah. Okey, Kak Suryati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi zamanan qalilan. Kalau berhenti qalila tu terhenti tak apa walaupun dia dalam alif. Cuma kena berhenti dan kena ulang. Wa yashtaruna bihi zamanan qalilan ulaika ma yakulun fi butunihim. Ambil ula Ika. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illal nar. Illan dia kena jelas masuk nun, dia tak ada bunyi, tak ada bayangan lam. Ulang sekali lagi. Mm-mm. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wa la yukallim Bola yukalim tu tak ada berhenti tu tengah kalimah. Ulang balik, ula tu berhenti dekat illan nar. Berhenti situ. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ulaika allazina ishtarawud dolalata Ulaika allazina ishtarawud dolalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Zalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Okey, Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sadaqallahul azim dengan hal azim. Sadaqallahul azim. Salah baris. Okey, seterusnya Bonda Hajarul Gayah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar tak Ustazah? Dengar? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitaba wa yushtaru bihi. Sekejap. Ba tu kita bi, jangan kita ba. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi buyutihim illan nar. Sekejap. Bukan buyutihim, fi butunihim. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ulaika allazina ishtarawud dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum adan 'alan nar. Dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina
nakhtalafu tak dia. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, sama. Okey, terus Bunda ajar Siti Zaliha. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi Samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbaruhum ala nar. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي Sekejap شقاق. Bunda, kha tu jelaskan sikit. Wa innal ladzina ikhtalafu. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Okey, ajar Laila. Boleh? Ajar Laila tak dengar suara Masing-masing baca saya rasa setakat ni suara semua jelas. Takut lain ajar Laila ke? Mungkinlah tapi dengar tapi jauh Ustazah. Jauh Macam sayup-sayup je Macam sayup-sayup je Okey, boleh baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila. Sekejap. Dekat Ajar Laila punya Quran ada tanda lam alif tak? Tak ada. Tak ada Okey. Berhenti dekat qalila tadi, ulang sikit boleh? Ya, boleh. Wa yashtaruna bihi, teruskan. Wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kulun fi butunihim illan nar wa la yukallimuhum. Kalau kat situ berhenti tak payah ulang dah. Wala yukallimuhumullah je. Boleh, okey. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yazakkihim walahum azabun alim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata Nashtaru ad-dhalala. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata. Dia jadi nipis balik. Dia kena slow je nak masuk tu. Ta kena nipis ratbal. Ulaika allazina ishtaraw Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah
Wama asbarahum wama asbarahum Fama. annar. Hello. Huruf fa tu fa. Fama. Wama asbarahum alannar. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Terima kasih Jalaila. Ya, Okey, Bunda ajar Robiah. Next. Bunda kena unmute dulu. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan Nar. Ada sabdu dekat lam. ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar Ya. wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ulaika alladzina ishtarau dalalata Basket Bunda bola. Ulaika alladzina ishtarau dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaq. B pendek sikit. B lafi. Lagi sekali Bunda. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Okey, sadaqallahul azim. Hujung-hujung tadi tu. Terima kasih Okey, terima Ustazah. kasih sama. Okey, Datuk Yasmin. Datuk Yasmin ada Sabar Datuk. Datuk tak unmute, tak dengar. Okey. Okay. Ah. Assalamualaikum Ustaz dan kawan-kawan lain ya. Waalaikumsalam. Jangan panggil Ustaz. Tersongkok saya kan. Ustazah. Astagfirullahalazim. Tak apa saja gurau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sambung Boleh? Wayashtaru boleh? Wayashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ulaika alladzina
ishtaraw dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sadaqallahul azim. Okey. Sama Datuk. Okey, Kak Riza tak tinggal lagi ni. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sadaqallahul azim. Okey. Terima kasih Ustazah. Kak Riza. Okey, Kak Su baru masuk. Assalamualaikum Kak Su. Saya tutup. Ada tak Kak Su? Kalau Kak Su nak baca terus. Salam. Asal pula laptop ni tiba-tiba jadi macam ni. Merajuk ni. Sekejap. Kecil pula. Macam mana besarkan dah tak ingat dah. Kat atas belah kanan tu, yang ada gambar atas sekali. Boleh tak? Okey. Okey, Kak Su baca boleh? Yang lain dah habis dah. Boleh. Ke surat 27. 26 ya Rabbi. 26. Haji Zainab Ya? memang tak dapat masuk kan? Kak Riza, Haji Zainab memang tak dapat masuk kan? Memang dia ada hal kat Okey. sekitar. Alright. Okey Kak Su. Ayat Ayat 174 yang saya paparkan tu. 174. Satu je? Dua lah. 174 Sampai hingga bawah. 276. 174 hingga 176. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar tak? Dengar jelas? Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim. Ambil Boleh balik sambung? illa. Dia kalau berhenti dekat illan nar, baru boleh sambung terus. Tapi bila akak berhenti dekat dutunihim tadi tu, kena ambil balik ulaika. Buatkan sikit suara kejap Oh, tak dengar sangat suara saya? Tak. Kak Su perlahankan sebab budak-budak ni pun ada kelas. Alright. Ulaika ma
يأكلون في بطونهم إلا النار. Tengok sikit. Illan naru. Oh, okay. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا Ada النار. sabdu kak tertinggal. Illan naru. إلا النار. Okey. Terus. Boleh sambung je? Boleh. ولا تكلمهم Wala yukal. sorry. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. Walahum azabun alim. Jangan alim. Okay. Nanti dia bertukar. ولهم عذاب أليم. Okey. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. Hujan lidah. Wal'azab bil maghfirah. Maghfirah. والعذاب بالمغفرة. Wal'azab bil. Ba dengan bi balik bawah. Jangan bamil. Babil maghfirah. والعذاب بالمغفرة. Baru jelas. فما أصبرهم على النار. Asbaro. Bukan asbaru. Okay. فما أصبرهم على النار. Alan nun sabdu jangan lupa dengungnya 2 harakat. فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Su. Terima kasih. Bagus Kak Su baca pagi ni. Alhamdulillah. Benar. Ubat Ubat. antibiotik. Betul, antibiotik. Alright. Okey, jadi saya sambung. Semua dah sudah baca kan? Saya sambung ke surat 27. Saya bacakan muka surat 27 ni. Lepas tu saya baca untuk 2 sesi sekali. Maknanya saya baca sampai bawah. Saya bagi 2 lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا
وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Okey, saya ada hantar 2 rakaman terus. So nanti untuk yang akan datang nanti kita akan baca sampai 177 dulu. Satu ayat je tu tapi dia berulang-ulang. Kalau siapa perasan masa menyimak saya baca tadi kan. Ayat ni panjang, sangat panjang. Dia nak kena ulang tengok juga pada kesesuaian makna dan sebagainya kan. Tu nak kena tanda lah. Okey. Sebelum kita masuk buku coklat hari ni, tadi yang saya nak kongsi yang kita baca tadi ni, saya ada bulatkan ni. Memang kebanyakannya dia akan jadi masalah pada makhraj huruf ta dengan ra. Makhraj lepas tu dia berkait dengan sifat ta dengan ra ni. Kan? Kadang kita dah nipis ta, dah cantik ta, ra jadi tara kan. Kadang kita baca nak menebalkan ra, ta jadi ta. Tu hati-hatilah. Ulaika allazina ishtarawud dhalal. Taro. Memang kena ulang-ulang. Nampak macam benda ni benda remeh aja kan. Tapi bila dia bertukar bertukar huruf tu jadi takut nanti maknanya ke lain pergi dia. Kat situ maksud dia ishtara tu tukar ganti. Jadi kena pastikanlah sebutan tu tepat. Ta tak boleh jadi ta, ra jangan jadi ra. Sebab ra ni dia ada hukum kalau baca baris atas dia kena tafkhim. Macam mana sekalipun dia tetap kena tebal. Okey. Yang lain tu macam biasalah penguasaan pada saya lah, penguasaan dari sudut tajwid macam panjang pendek dengung tu kadang-kadang dia terlepas-lepas pandang juga tu kan. Tu kena hati-hati. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bonda. Ayat yang baru tu saya nak tanya sikit. Yang ayat berapa tu? Baris yang ke-6 yang ada
Baks. Macam mana kita nak matikan dengan betul Ustazah? Matikan hamzah dulu, baks, baru bunyi sin. Baks. Wahinal baks. Maknanya kena tahan dulu hamzah. Hamzah kan sifat dia kan menahan kan. Baks. Dah tahan tu suara dengan udara tadi baru lepaskan untuk sin. Wahinal baks. Ayat berapa? Ayat ke berapa? Ayat yang ke 177 di pertengahan. Oh, okey. Baris ke-6 Kak Su. Okey. Kan. Jadi dari sebenarnya yang kita nak tahu ni dari sudut sifat dia. Hamzah ni kalau kita tahu sifat dia tu tahan udara, tahan suara. Jadi bila mati hamzah tu kita tahan kedua-duanya tadi. Ba. Kan ba, bila kita tahan ba, ada tak suara keluar? Tak ada. Ada tak angin keluar? Tak ada. Habis selesai hamzah tu dengan betul pada sifat baru kita masuk sin dengan sempurna. Wahinal baks. Dia ada penahanan kan? Baks. Tu. Dia macam desiran aja Ustazah. Desiran tu untuk sin. Baks. Yalah, yang sin. Betul-betul. Desiran. Baks. Desiran sin. Jangan pula baksi. Itu dah berbaris dia tak jadi mati sebab sekarang ni kita nak wakaf kan. Bila wakaf tu dah tak boleh bunyi baris. Malah kita kena bunyikan huruf itu dengan mati. Mati ni pun kita kena bergantung pada sifat dia lah. Macam Bonda tanya tadi apa? Sofir. Sofir kena ada, hamas kena ada pada sin. Berdesi. Kena bunyi jelas desiran tu. Baks. Okey, boleh? Ada lagi soalan? Terima kasih Ustazah. Sama. Ustazah, Kak Su nak tanya. Yang ayat 180 kan? Khairanil wasiyah tu. Kenapa dah kita kena tambah nun kecil? Tak ingat lah. Okey, pada kalimah khaira, cuba tengok. Khaira tu ada baris apa? Baris 2 di atas kan? Nampak kejap saya annotate. Okey. Oh, okey. Ingat dah. Ni. Dia syarat dia kena ingat ni je dua perkara. Perkara pertama mesti kalimah itu mengandungi baris 2. Tak kisahlah baris 2 di atas ke bawah ke depan. Lepas tu dia akan bertemu dengan apa ni? Ni. Yang saya bulat kecil tu nampak tak? Itu namanya hamzah wasal. Bila jumpa hamzah wasal, dia tak hidup khaira tadi tu. Dia tak hidup, dia tak mati. Dia akan hidupkan tanwin tadi dengan meletakkan nun baris bawah. Khairan. Khairanil. Tu. Okey? Okey. Itu sebab dia tambah nun kecil. Nun itu sebenarnya asalnya tanwin. Kan tanwin tu kalau kita baca khairan, betul tak? Kita baca baris atas kan khairan. Kalau kita letak khayaranun tu pun bunyinya sama tak khairan? Saya cuba tulis sekejap. Saya contenglah sikit kat sini So kita baca khairanil wasiyah. Ya. Ni pakai mouse sebab tu tulisannya macam ni. Tak beli lagi pen tu. Nantilah dulu. On the way membeli sebenarnya. Okey. Ni kan. Katalah saya letak baris macam ni. Khoi. Seksanya pakai mouse. Budak tadika pun lawa tulisan sekejap Ya. Okey, nampak tak? Ni bunyinya apa? Tak ada Ustazah. Khairan. Tak ada? Khairan. Dekat tepi ni. Dekat tepi. Quran yang saya buat. Khairan kan? Sama lah ni. Khairan. Sama dengan tanwin ni tadi. Jadi nun ni kan dia mati. Bila huruf tu, kalimah tu dia nak sambung, mana boleh huruf tu mati. Jadi dia hidupkan dengan meletakkan baris bawah. Kenapa baris bawah? Kenapa bukan baris depan? Kenapa bukan baris atas? Kerana sepakat ulama mengatakan baris bawah itu mudah untuk kita sebut. Mudah untuk kita masuk dengan apa-apa huruf. Maka dia jadi khairanil wasiyah. Tak kisahlah tanwin tu atas ke bawah ke depan. Tetap nun tu baris bawah. Tu sebab dia. Okey? Tapi Ustazah, kalau katakan kita berhenti macam intaraka khaira. Kita berhenti kat situ. Ya. Lepas tu kita nak sambung balik ataupun kita ambil terus al-wasiyah. Eloknya kita ambil balik intaraka. Ambil ke tak ambil itu bergantung pada maksud ayat juga. Tapi kalau kena pada ayat ni, tergantunglah. Kalau kena pada ayat ni dia tergantung. Ambil balik intaraka. Jika. Kan ayat jika tu kan duduk kat depan. Jadi apa benda yang nak diwasiatkan tu? Macam tu. Dia apa-apa pun bergantung pada ayat tu, maksud ayat. Tapi kalau ayat ni kita kena ulang Datuk.
Benar. Ya. Katalah kita baca kutiba alaikum tu sampai in taraka khaira, tiba-tiba nafas putus. Boleh, tak ada masalah lah, terputus tu tak boleh buat apa kan. Tapi jangan ambil al-wasiyah. Kita ambil in taraka balik. Oh, kita kena ghostan balik lah. Go ahead, go stand. Kena tengok makna ayat kan. Betul. Dia Okey, nak okey. dia Terima kasih, bukanlah Sarah. kata sama. Terima Dia kasih. bukanlah kata semua kalimah tu kena ikut macam tu. Tengok pada pada makna sebenarnya. Sampai ke tak maksud. Okey. Okey. Ustazah, ada satu nak tanya. Ya kak. Agaknya selama ni saya baca salah lah kot. Yang apa tu? Ayat 178 tu. Yang Fil qatla. Selama ni saya baca Saya ni qatl, boleh macam mengagak tu. sebabnya kebiasaannya orang akan tanya benda yang sama. Jadi saya tahulah. Lupa tadi. Nasib baik akak tanya. Okey ni Mana? 178? Ni kak yang saya bulatkan ni. Oh. Masya-Allah. Ini kan masa tadarus Ramadan hari tu ramai yang WhatsApp saya. Tanya, kenapa ni Ustazah baca Wahai, kadang-kadang memang ada orang yang sama tanya setiap tahun, dia lupa. Sebab dia kata dia jadi penyemak. Lepas tu dia tahu fil qatla tapi dia tak yakin bila dengar anak murid baca fil qatl. Ustazah, fil qatla ke fil qatl? Dah jadi Saya satu. cuba jawab boleh ke? Boleh. Baguslah Kak Su nak jawab. Cuba. Kita kongsi. Sebab huruf sebelum kita nak mati tu huruf lam. Okey. Jadi huruf lam dia tak panjang, dia pendek Betul. Jadi kita kena wakaf pendek lah sebab huruf kita nak sukunkan dia tu baru ya. Jadi ya tu tak ada fungsi. Okey, jadi kalau Kak Su baca macam mana? Kak Su memang baca qatla sebab yang la tu lam bukan ya. Betul. Cumanya salah bacaan Kak Su betul, cuma penerangan tu kurang tepat. Okey. Bacaan tu betul. Gini. Kalau orang tanya, kenapa la ni kena baca panjang? Yang bentuk ya ni adalah alif maksurah. Alif maksurah ini dikira mat juga. Okey, satu lagi kita perhatikan. Baris atas ini ada dekat lam ke ada dekat alif maksurah? Ada lam. Dekat lam. Jadi alif maksurah tu ada baris apa-apa atau tanda tak? Tak ada. Itu menunjukkan huruf mat. Jadi bila ada huruf mat, maka kita akan baca dengan 2 harakat. Itu jawapan dia. Fil qatla. Melainkan kalau dalam kalimah itu ada kalimah ada huruf lam, selepas lam tak ada apa-apa. Lepas tu lam tu berbaris, selepas tu tak ada apa-apa. Itu baru kita baca fil qatl. Itu baru betul fil qatl. Tapi ini fungsi alif maksurah yang bentuk ya tak ada titik ni. Kenapa dia kena la, kenapa bukan li? Kerana mengikut baris yang ada pada lam. Lam baris atas, maka kita kena jadikan alif. Itu jawapan dia. Itu keterangan dia lah. Macam Kak Su baca tadi betul dah. Fil qatla tu betul. Cuma ada sikit lah yang confuse dari sudut penerangan tu. Okay. Ni fil qatla 2 harakat lah. 2 harakat. Dia jadi mat. Ini penting ni. Penting. Tandalah semua. Semua yang belajar ini tanda sebab nanti kan bila kita baca ulang balik kita akan macam bertanya lagi kan benda tu. Tak yakin. Jadi nak kena tahu apa sebab dia kena baca panjang adalah sebab sebelah lam itu ada dikira alif maksurah, yang mana alif maksurah ni macam huruf mat jugalah, dia tidak ada apa-apa tanda. Kalau kita perhatikan seluruh Quran Rasam Usmani ni kalimah-kalimah yang mengandungi huruf mat memang tak ada baris yang duduk dekat atas dia ke bawah dia ke. Memang tak ada. Dia kosong. Itulah huruf mat yang dibaca panjang. Ya, sebab lepas tu wording mat dalam Quran color ni huruf mat dia warna purple, warna kelabu. Kelabu, so macam tak dibaca. Okey. Warna kelabu tu macam tak dibaca sebab bila dia disambungkan. Itu fungsi dia. Jadi bila sambung kita jangan baca fil qatlal hurru. Takut ada orang yang nampak ini dia baca panjang bila berhenti. Lepas tu bila dia sambung dia panjangkan dulu baru masuk lam mati al-hurru tu, tak boleh. Itu sebab dia letak warna kelabu tu Kak Riza. Jadi jawapan bacaan tu mesti dibaca panjang. Fil qatla. Sikit saja. Okey. Rasa macam geram pula nak tulis. Kalau misalnya tulis. kita sambung, kalau kita sambung maknanya fil qatlal hur. Betul. Dia terus je fil qatlal hur. Dia jangan fil qatlal hur. Jangan.
sebaiknya kita berhenti ataupun kita sambung, Ustazah? Tengok tanda kat situ sod lam ya tu maksudnya wasal aula. Wasal aula ni maksudnya sambung lebih baik. Kenapa dia letak sambung lebih baik, berhenti lebih baik? Itu semua bergantung pada makna ayat. Ya. Tapi kalau kaf lam ya tu kita diharuskan berhentilah kan? Dia harus berhenti bagi orang yang nafas tak ada. Kalau orang tu nafas panjang berjela, sambung je lah. Sebab dia kata kat situ dah. Wasal aula kan? Wasal aula tu sambung lebih baik. Jadi kita ambil lah yang lebih baik bagi orang yang ada kelebihan nafas. Tapi kalau orang yang tak ada kelebihan nafas tu berhenti aja. Harus hukumnya, tak apa. Allah tak marah pun. Sebab dia tahu kekurangan kita daripada kita mencuri. Mencuri ni berdosa kan? Kita mencuri itu berdosa, tapi kalau dalam buku bacaan Al-Quran ni adalah khilaf ulama kata mencuri itu ada yang kata berdosa. Saya tak berani nak cakap secara umum lah. Ada yang kata dia tak berdosa tapi dia kurang beradab ketika membaca. Kalau kita tengok dalam buku adab bacaan Al-Quran tu dia termasuk dalam kategori yang kurang beradab apabila kita baca Quran dengan mencuri nafas. Ustazah, macam ni saya nampak 2 baris ke atas tu, ahinal ba'as. Ada kaf lam ya tu kan? Qaf lam ya tu maksudnya waqaf aula. Waqaf aula ni maksudnya berhenti lebih baik. Yang sad lam ya ni sambung lebih baik, wasal aula. Yang ini ni lebih baik berhentilah. Lebih baik berhenti sebab dia dah mencukupi maksud ayat tu. Dia dah merangkumi pada ayat yang sebelumnya. Okey, boleh? Terima kasih. Kalau yang jim ni apa maksud jim? Siapa tahu? Harus berhenti. Harus berhenti ataupun menyambung. Dua-dua boleh benda. Jim ni maksudnya harus. Jaiz jaiz tu haruslah. Kalau ni bergantung pada dia jugalah. Kalau dia sampai nafas, sambung pun boleh. Kalau tak sampai, berhenti pun boleh. Gitu. Okey? Terima kasih. Okey, habis ni ada lagi nak tanya? Kenaan dengan bacaan-bacaan ni sebelum kita masuk buku tahsin? Tak ada Saya stop share. Baik. Okay. Wah, hari ni kita full house ni. Hajar ni sahaja tak ada. Hajar Zainab dia tak ada Okay. So, kita hari ni masuk pada bacaan Resam Usmani, buku tajwid Tahsin Coklat ni, muka surat 131. Betul tak? Kita dah habis bahagian ikhfa hakiki. Kita doalah mudah-mudahan apa yang kita dah belajar tu kita dapat praktikkan betul-betul dalam pembacaan Al-Quran kita. Okay. Nak manfaatkan tu kan. Okay, baik. InsyaAllah. Lagipun kita buku ni macam senang sikit nak faham. Betul. Pendekatan dia tu mudah. Lepas tu dia lebih berkesan lah sebab kita tengok satu-satu dia letak tu secara terperinci. Saya pun ada buku tu tapi dia perlu ada guru yang betul-betul sebab dia terlalu detail sangat, banyak sangat. Dia tak ringkaskan tu. Untuk mengajar bolehlah sebagai rujukan-rujukan guru kan. Kalau nak jadi pelajar untuk buku tu boleh tapi kena ada yang membimbing. Kejap ada Ibu Kiah call saya kenapa Kejap Buku apa Kak Riza, tengok sekejap recording. Sekejap. Hello. Tajwid Dalam matan ni sebenarnya dia dah sediakan segala makhraj huruf daripada alif sampai ya. Nanti baru dia terangkan apa benda yang pertama ni apa. Dia buat dalam bahasa Melayu. Jadi kita mudah sangat faham. Kalau memang kita nak menguasai betul-betul memang kena hafal matan lah. Sebenarnya dulu saya hafal matan zaman sekolah. Lepas tu al-maklum lah. Kan? ada juga hafal kita. Tapi tak dapat hafal matan Yang pun ini tak pun- apa Kak Su. Yang ini Sebab pun bahasa ikut Arab. Ustazah. Ya, Bonda? Yang Bonda punya buku hijau tu pun Su ada. Itu pun saya ada. Ustaz Kadir Leong kan? Itu pun padat-padat juga tu tulisan Yang ini kecil. pun boleh kan? Boleh. Boleh. Tu Ustaz Kadir Leong, betul tak? Tapi ya, Bonda dia terror punya. dah tak apalah. Tu orang lama tak apa.
Dia sebenarnya bukan apa, dia menambah baik lagi buku-buku tu, pemudah cara untuk orang sekarang lebih dekat dengan Quran sebenarnya. Kalau macam Betul, saya lah, Ustazah. pengalaman saya belajar dekat Johor dulu kan, belajar munakahat, belajar muamalat, belajar jenayat, satu kitab tebal tu, kitab Muta' al-Badrin tu kan. Kalau nak bagi budak-budak sekarang, nak dia baca. Potong jari lah kalau dia nak baca. Kecil-kecil tulisan. Satu buku ni semua tajuk ada. Ada 5-6 tajuk kan. Lepas tu nanti kita lah nak kena faham sendiri dengan tulisan Jawi kecil-kecil. Jadi sekarang ni dia punya pendekatan nak bagi cantik, nak bagi colourful, bagi kita, anak-anak kita. Kita yang orang-orang yang dah berumur ni pun kita rasa macam seronok tengok buku macam ni kan. Kita pun tak rasa macam penat nak baca tengok banyak sangat, boring lah. Sikit-sikit tu kita rasalah macam tertarik untuk baca, untuk faham. Yalah, lagipun bila kita dah boleh baca Ustazah, kita rasa macam suka nak membaca je kan. Betul. Sebab dia tak terlalu panjang sangat dia punya pendetilan dia tu. Tapi saya ni dah lama belajar tajwid tapi selalu tak kenal hukum lah. Tak apa bonda, nanti step yang seterusnya kan, bila habis buku coklat ni dah nak habis. Tengok pada keadaan sama ada kita nak terus buku pink. Saya rasa kena buku pink tu dulu. Lepas habis buku pink tu kan, kalau memang kita ni memang ada peluang ruang belajar yang masa yang panjang lagi kan, kita kena baca satu ayat, keluarkan hukum pada ayat tu. Itu sebenarnya yang paling berkesan. Itu Betul bab lah. hukum lah. Saya nak belajar kenal hukum. Kita baca je tapi kita boleh ikut tapi kita hukum kita tak tahu. Tapi tak apalah bonda, sekurang-kurangnya kita baca betul. Cuma ada kadang-kadang setengah orang hukum dia tahu, baca pula yang tak berapa nak tepat. Tu pun nak kena belajar. Jadi sebenarnya kita kena seiring lah. Dua-dua kena sama. Okay. Kalau kita rasa yakin sikit dengan ilmu yang kita ada tu kan. Okay, baik. Okay, kita teruskan dengan buku coklat. Muka surat 132 Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, pada muka surat 132, semua ada buku Baik, dia tulis kat situ bacaan khusus, bacaan khas. Ada. Bacaan khas ni maknanya dalam beberapa tempat sahaja. Kadang-kadang bacaan khas ni ada satu je dalam Quran bacaan tersebut. Tu namanya bacaan khusus. Dia merujuk kepada, dia kata apa, qiraat siapa? Imam Asim. Kita di Malaysia bacaan kita adalah mengikut pada Imam Asim dengan riwayat Hafs, Tariq, Syatibiyah. Imam Asim ni ada dua jalan, ada dua tariq ni, satu Syatibiyah, satu lagi Jazariyah. Tapi kita belajar Syatibiyah. Kalau kita dah mahir Syatibi, boleh tak kita nak belajar Jazari? Boleh, tak ada masalah. Baik. Kenapa diletakkan bacaan khusus ni? Kerana dalam ramai-ramai imam dekat dunia ni ada macam-macam cara bacaan. Jadi dia khususkan macam mana kita punya bacaan. Kita ikut pada Imam Asim. Okey, kita tengok kat sini bawah tu dia tulis harus diingatkan bahawa bacaan khusus ini berbeza di antara kiraat-kiraat dan tarik-tarik yang berlainan. Maknanya dengan bacaan lain tu nanti adalah lain punya bacaan dia. Tak sama macam yang saya nak terangkan nanti ni. Walaupun tarik-tarik tersebut di bawah kiraat yang sama. Maksud ni tadi, tarik ni dia ada dua jalan. Dia ada dua jalan iaitu Syatibi dengan Jazari. Itu yang dikata tarik tersebut di bawah kiraat yang sama. Maknanya Syatibi ni dengan Asim juga. Jazari pun dengan Asim juga. Tapi bacaan dia masih lagi ada yang berlainan. Itu maksud dia. Okey. Tengok yang bawah dia. Adalah dilarang mencampur hukum bacaan yang berbeza ini. Maknanya kita tak boleh baca kejap-kejap kita baca Syatibiyah. Kita dah belajar ilmu Jazari, kita pun Imam Al-Jazari, kita pun masuk pula Jazariyah kat bawah. Tak boleh, dia tak boleh campur aduk. Dilarang untuk campur hukum bacaan yang berbeza ni dalam satu bacaan. Okey, kemudian dia kata apa? Justru itu orang awam kita lah, orang awam macam kita disarankan untuk menguasai tarik Syatibiyah dulu. Kerana itulah cara penandaan Al-Quran Rasam Usmani yang terdapat di Malaysia. Sekarang ni yang kita guna pakai adalah Quran Rasam Usmani lah. Inilah yang disuruh untuk kita betul-betul memahami ataupun dikata cara penandaan ataupun disebut sebagai Dhabtul Quran. Tanda-tanda yang ada dalam Quran Rasam Usmani adalah cara bacaan Tariq Asy-Syatibiyah. Ni.
Kalau orang tanya kita belajar Al-Quran ni belajar dengan jalan apa? Kita belajar dengan Imam Asim. Jalan apa? Jalan ataupun Tariq Syatibi. Nah, itulah di imam kita yang kita kena ikut. Macam kita belajar fiqah. Fiqah ni ada 4 imam, 4 mazhab. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki. Kita ikut mana? Kita ikut Syafi'i. Macam tu juga kita belajar Al-Quran ni, kita ada imam kita iaitu Asim Tariq Syatibiyah. Tak Kak, fiqah ni kita wajib belajar kan? Wajib Macam belajar pening lah. Wajiblah belajar. Macam pening lah bila dah terlampau dalam kan, macam semua benda tak boleh buat. Sebenarnya Kak Su, ni keluar sikit daripada hukum tajwid lah bila Kak Su dah tanya kan. Yang wajib belajar tu memang yang asasnya adalah Imam Syafi'i. Tapi dalam apa-apa yang kita lakukan ni kadang-kadang ada rukhsah, ada keringanan. Kita tak boleh buat macam ni. Tapi kita nak buat juga, maknanya kita kena tengok pula imam lain, macam tu. Contohlah kalau kita baca dengan bacaan Imam Asim Tariq Syatibi ni, kita baca ada satu tempat tu kita macam kenapa tak boleh nak sebut? Kenapa tak boleh nak sebut? Bolehlah kita belajar untuk imam lain. Mungkin imam lain tu kita boleh baca dengan cara yang macam tu kita boleh ikut. Macam tu. Tapi yang digariskan, yang disuruh adalah memang kita perlu memahami satu imam dulu untuk baca Al-Quran. Baca Quran ni dengan belajar ilmu fiqah kan tak sama kan. Ilmu fiqah ni dia menggunakan kita punya perlakuan. Macam bacaan Al-Quran ni menggunakan kita punya pertuturan ataupun perkataan kan. Jadi kita perlu betul-betul memahirkan sebutan tu. Okey Kak Su. Tapi kalau belajar fiqah memang confused. Saya belajar kalau belajar yang paling basic, belajar paling basic memang mudah, tak ada masalah. Sebabnya memang kita ambil yang basic sahaja. Kan contoh macam ambil wuduk lah, bab taharah lah. Tapi bila masuk yang bab lain, contoh kalau kita pergi khusus nak buat haji ataupun nak buat umrah, kan macam-macam yang kita kena belajar. Tu. Hari tu Kak Su belajar pasal hadas. Ya Allah, takutnya. Panjang cerita. Seram. Semua benda tak boleh buat. Ya, betul. Takutlah. Itu adalah tajuk pertama dalam fiqah tu, bab taharah, suci tu. Jangan main-main. Itulah. Terima kasih. Jangan ringan-ringan lah maksudnya. Okey Kak. Okey, baik. Okey, kita tengok pula pembahagian bacaan khusus pada Tariq Syatibi ni. Pembacaan lain bagi Tariq Syatibi ni dia dah mahir lah. Kiranya dalam grup kita ni dah mahir lah sebab dah baca Quran dengan lancar, baik kan. Cuma kadang-kadang yang nak dibetulkan tu nak diperhalusi dari sudut makhraj ataupun sifat-sifat huruf ataupun adalah dengung-dengung yang tak cukup, adalah mat panjang yang tak cukup. Tapi bacaan khusus ini ada pada beberapa tempat sahaja. Itu apa dia? Yang disebutkan di bawah ni. Kat situ dia ada tulis saktah, ishmam, raum, imalah, bacaan khas, idgham, naqal, tashil, hak dhamir, harus ibdal atau tashil, ibdal sad dengan sin. Ini kita akan cuba perincikan satu-satu tajuk. Kalau kita baca sekali arung ni memang kita pening sekali. Kita ambillah satu atau dua tajuk hari ni untuk kita betul-betul fahamkan. Tidur tak? Okey, baik. Kita teruskan untuk yang pertama, bacaan khusus yang pertama kita fokus. Macam ada bergema lah. Siapa ada guna dua device? Oh, Bonda Rogaya ada guna dua device Okey dah. Tak okey, ada bergema suara. Dia kena tutup satu device. Tutup macam mana saja. Bonda kena keluarkan. Sekarang ni Bonda guna handphone ke guna laptop? Sekarang iPhone. Yang iPhone. ni sebab tadi anak dah keluar. Saya tak tahu macam mana nak buat. Reza, you boleh remove. You boleh remove Reza. Ataupun kalau Bonda tahu lift satu. Tak, kejap. Reza boleh remove. Reza boleh remove. You remove yang bawah. Bonda tekan link. Bonda Lift, tekan link tu ada tak tulis warna merah lift. Tekan lift. Yang ni. Lift. Tu dah. Okey. Pandai Bonda. Terima kasih. Aduh. Sama. Tak, Anaknya Reza dah yang keluar, remove Tak, Oh, Bonda boleh tekan remove. lift tadi. Oh ya. Saya pun remove juga. Okay. Okay. Right. Thank you. Sekejap ada orang call lagi ya Robi. Kejap. Hello.
Tajuk pertama bacaan khusus iaitu saktah. Kena faham dulu apa maksud saktah. Saya rasa semua dah tahu dah saktah. Okey. Kita tengok pada buku tu dia tulis saktah bermaksud diam. Diam tu maknanya tak ada suara lah. Kita berhenti Ataupun dikata berhenti sekadar 2 harakat tanpa memutuskan nafas. Macam mana yang dimaksudkan berhenti sekadar 2 harakat? Kita tengah baca, berhenti, kita cuba ketuk meja tu 2 kali. Contohlah. 2 harakat tu kan mad, kan? Bacaan mad. Contoh, mim marqadina hadza. Yang ketukkan 2 kali tadi tu kita jangan baca, kita diam. Itu maksud saktah. Lepas tu sambung balik. Tapi dengan syarat nafas yang tadi. Tak payah ambil nafas baru. Itu namanya saktah. Sebab dia kata tanpa memutuskan nafas. Nampak? Kemudian meneruskan bacaan yang dengan nafas yang sama tadi. Okey, itu maksud saktah. Dan kita nak kena tahu ada berapa saktah yang wajib dibaca dalam Al-Quran. Okey, dia tulis kat situ wajib saktah pada 4 tempat sekiranya memilih untuk wasal. Kalau kita nak sambung, barulah bacaan itu digunakan dengan saktah. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Contoh kita tengok dulu yang pertama, surah Al-Qiyamah. Ditulis dengan tulisan merah kat situ, diwasalkan beserta saktah. Maknanya ayat ni kena saktah tak? Saktah. Sebab dia duduk dekat tengah dan bacaan itu bacaan bersambung. Waqila man raq, kan? Tapi kat mana saktahnya? Dekat man. Jadi bacaan kita macam mana? Waqila man raq. Lepas man tu berhenti sekejap dalam kadar 2 ketukan ataupun 2 harakat. Waqila man raq. Itu namanya saktah. Dekat raq nak menyambung tadi jangan tarik nafas. Guna nafas yang tadi tu juga. Kita hanya berhenti saja, nafas tak ada ambil nafas baru. Itu nama saktah. Kemudian surah yang kedua, surah Al-Mutaffifin, yang mana kalimah ini pun berada di tengah-tengah juga saktahnya. Dikata kat situ diwasalkan beserta saktah. Maknanya bacaan ni sambung dengan adanya saktah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dia bukannya berhenti terus, berhenti seketika. Sebab dia nak meraihkan hukum saktah yang ada pada kalimah bal ke atas tadi tu, sin tu. Itu yang kedua. Maknanya 2 tadi mesti diwasalkan dengan adanya saktah sebab dia berada di tengah-tengah ayat. Mana ada orang berhenti kat tengah ayat kan? Tak ada. Melainkan kalau nafas ada tu lain lah cerita. Okay. Apa sebab dia saktah Ustazah? Itu mengikut pada imam dan dia bergantung pada maksud ayat tu sebenarnya. Kita tengok apa maksud dia. Maksud ayat. Kadang-kadang ayat penekanan, ayat perintah, ayat kena beri perhatian lebih pada apa yang dibaca tu. Okey, contohlah pada ayat waqila man raq. Okey, surah Al-Qiyamah. Kita dengar nama surah pun surah Al-Qiyamah, kita dah tahu dah berkenaan dengan hari kiamat. Jadi penekanan yang lebih kepada ayat tersebut. Contoh macam itulah. Kita tengok sekejap surah Al-Qiyamah. Apa dia punya maksud waqila man tu? Ke surat surah Al-Jin. 578. Berapa? 578. 578. Okey, dan dikatakan kepadanya, siapakah orang yang menyembuhkan? Dia nak cakap siapakah? Dia maknanya dia nak menekankan pada ayat tersebut. Macam tu. Okey, apa-apa pun dia sebenarnya banyak bergantung pada maksud ayat. Okey. Jadi kena ingat 2 surah ni tadi iaitu surah Al-Qiyamah dengan surah Al-Mutaffifin dibaca dengan wasal. Bila wasal dia tak boleh lari daripada melakukan saktah tadi. Ini wajib lah. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Surah Al-Kahfi ayat 1. Ini kita selalu baca kan. Tak dapat baca sepenuhnya, kita akan baca 1 hingga 10.
Yang awal dengan 10 terakhir, betul? Ya. Jadi kita nak mengamalkan yang mana? Yang mana yang terbaik? Okay, kita tengok. Dekat situ dia tulis apa? Afdal diwaqafkan. Okay, afdal diwaqafkan. Jangan confuse. Tadi Ya, dia ada kata ustazah terang dalam video sebelum beranak kan? betul. Betul. Jadi bila dia kata afdal waqaf, maknanya kita perlu saktah ke tidak? Perlu. Nak tanya. Tak perlulah saktah kalau kita dah ambil yang afdalnya waqaf. Sebab kita tengok yang atas tadi. Wajib saktah mula-mula. Tadi kata wajib saktah. Kena tengok sampai habis ayat tu. Wajib saktah pada 4 tempat ini sekiranya kita pilih untuk wasal. Kalau surah Al-Kahfi ayat 1 ni kita nak menyambung, wajib saktah. Tu maksud dia. Tapi sekarang ni dia dah kata afdal waqaf. Maknanya lebih baik waqaf. Maka kita nak saktah tak? Tak perlu. Gitu. Tu maksud dia. Boleh jelas tak? Jadi jangan confuse. Kalau kata ustazah, kalau saya nak buat saktah juga, nak meraihkan yang dikata wajib. Boleh nak saktah tapi syarat dia mestilah sambung. Kalau nafas kita panjang tak ada masalah. Sambunglah kan. Kalau nafas dah tak ada tu nak macam mana kan? Kita kena akur lah. Melainkan kalau kita nak cuba juga, latihlah kita punya nafas ni hari-hari lafazkan ayat-ayat panjang. Lama-lama nanti dia akan jadi panjang nafas tu. Sebab kita dah biasa buat panjang. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, surah Yasin. Surah Yasin ni pun sama juga macam surah Al-Kahfi. Dia kata afdal diwaqafkan. Kerana apa? Dekat situ ada tanda qaf lam ya. Qaf lam ya ni maksudnya apa? Waqaf aula ataupun berhenti lebih baik. Maka kita akan bacalah qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Kalau kita kata afdal waqaf, nak menyambung haza ma tu, boleh tak kita ambil nafas baru? Boleh. Sebab kita dah tak ambil saktah. Kena ingat balik saktah tadi jadi wajib kalau kita nak sambung niatnya. Kalau niat kita tak nak kalau niat tu tak nak sambung, maka tak adalah jadi wajib pada hukum tersebut. Itu yang kadang-kadang orang confuse. Jelas tak? Jelas. Okey, boleh. Okey, untuk bahagian saktah ada soalan tak? Ustazah, Ya, ni betul. apa ni yang kita nak berhenti dua ketukan tu, yang mana ada sin dekat atas tu Ustazah Yang mana ada sin dan yang mana kita nak wasal. Baru kita jalankan saktah. Tapi kalau tak wasal, macam surah Al-Qiyamah dengan Mutaffifin tu kita tak wasal pula. Kita tak wakaf, kita wasal dua-dua tu. Maka kita kena ketukkanlah tadi tu. Ketuk tu kadar panjang mana kita nak kena berhenti atau senyap tu yang saya ketuk 2 kali. Kalau kita nak baca dengan mengamai, tak payahlah kita ketuk lagi. Ni bagi tahu berapa panjang kadar dia. Maknanya Ustazah, dalam Quran ni apa ni ada 4 tempat apa ni tempat apa kita wasal. Dia bukan kata dalam Quran ada 4 tempat. Dia ada lagi beberapa tempat yang dia letak sin. Tapi yang wajib tadi dia untuk apabila dibaca wasal tu ada 4. Tapi dia ada Sebagai dalam contoh lah ya. sebagai contoh dia tak silap saya dia ada 7 tempat tu. Yang ada tanda sin tu. Tapi yang 4 tu yang wajib lah. Yang wajib sekiranya kita memilih untuk wasal. Saya sebab kalau sama-sama. Sebab kalau bab saktah ni memang saya kena jawab. Wajib tak saktah? Wajib jawapan dia sekiranya nak wasal. Tu kena jawab ujung tu. Sebab dia tak gugur wajib bila kita memilih untuk wakaf. Itu nak kena faham betul-betul. Sebab kadang-kadang ada confuse. Nak saktah ke tak lupa. Sebab dia dekat hujung ayat. Macam surah Al-Kahfi kan betul-betul dekat hujung ayat. Sebab tu dia kata afdal diwaqafkan. Macam surah Yasin pun dia bukan di hujung ayat tapi dekat situ ada tanda waqaf, qaf lam ya. Itu waqaf aula, maka afdal diwaqafkan. Bila waqaf wajib lagi tak saktah? Tak wajib. Tak puasa. Langsung. Tak nak buat sarapan paksa orang puasa. Okey, boleh. Okey, boleh Datuk? Boleh.
Okey, kita sambung sikit Yang lagi. Ustazah ketuk tadi kan ada cara bacaan yang bila ada separuh Ustaz kalau kita baca kan dia ikut tangan dia ketuk-ketuk apa. Dia ada kan nama? Itu kaedah Al-Baghdadi. Kaedah Baghdadi. Tak ingat nama dia. Tak apa. Okey, itu pun sebenarnya untuk memahirkan. Kadang-kadang kan anak-anak kita yang baru-baru, yang generasi sekarang ni kan. Dulu mana ada kaedah ketuk-ketuk ni. Tapi bila dah masuk kaedah ketuk-ketuk pada generasi baru ni yang saya nampak, sebab saya pun hantar anak saya yang Syifa tu masa umur 4 tahun pun ke Al-Baghdadi juga. Jadi dia Kak mudah Su faham. belajar dulu awal-awal yang tu lah. Yelah. Dia ada teknik dan kaedah Al-Baghdadi untuk dewasa, untuk kanak-kanak. Dia ada beza sikit lah. Okey, boleh? Baik, kita sambung sikit. Yang wajib tadi, 4 tempat ni lah. Wajib saktah pada 4 tempat ni. Kalau kita nak wasal. Okey. Kita tengok muka surat 134. Yang ini bukan wajib lagi. Ini harus. Harus saktah pada 2 tempat sekiranya memilih untuk wasal. Bila dia kata harus dan bila 2 tempat ni kita nak memilih bacaan sambung, kita nak saktah boleh, tak nak saktah pun tak apa. Sebab hukum dia harus. Tapi kebanyakan orang dia tak buat saktah. Sebab dia tahu ini tak termasuk dalam hukum yang wajib dibaca dengan saktah. Jadi kan takut dia lupa ke apa. Tapi untuk sekadar kita belajar dan kita faham ilmu kan. Jadi saya nak kena bagi tahu jugalah, saya nak terangkan juga. Okey, apa dia surahnya? Surah Al-Haqqah. Dia kata kat situ harus wasal dengan saktah atau idgham. Okey. Harus wasal ataupun harus menyambung dengan saktah. Contoh, ma aghna anni maliyah halaka anni. Maknanya dia berhenti tak? Berhenti. Tapi dia tak ambil nafas sebab dia nak raikan saktah tadi. Okey. Ataupun dia nak cuba baca dengan idgham. Idgham ni maksudnya apa? Memasukkan. Bukan dengung Idgham ni maksudnya memasukkan. Kenapa dia kata memasukkan? Cuba kita tengok huruf dia yang hujung tu huruf apa dekat sin tu? Maliyah. Huruf apa? Ha. Betul? Okey, lepas tu ayat 29 tu dimulai dengan huruf ha juga. Betul tak? Maknanya ha bertemu dengan ha. 2 huruf yang bertemu maknanya dia masuk. Itu masuk idgham. Ini kalau dia baca sambung dan dia ambil cara bacaan idgham. Contoh macam mana? Ma aghna anni maliyah halaka anni. Dia terus masukkan pada ha. Maliyah halaka anni. Ha masuk ha. Nampak tak? Maliyah halaka. Maliyah halaka. Nampak tak? Dia menekan ha pada ha. Itu kalau idgham. Tapi kalau saktah, maliyah halaka. Dia ada terputus sekejap. Terputus suara sahaja, bukan putus nafas. Jadi kita boleh pilih antara kedua-dua tadi tu. Sama ada kita nak saktah ataupun kita nak idgham. Kalau kita wasal lah. Tapi kalau kita nak berhenti macam biasa, berhenti macam biasa je lah. Tak ada apa-apa hukum saktah ataupun idgham kat situ. Ma'auna anni maliyah. Berhenti macam biasa. Ustazah tak dengar. Mana yang lebih afdal, Zah? Macam mana? Mana yang lebih afdal? Dia tak ada tulis kat situ lebih afdal yang mana. Jadi mana-mana boleh aja. Dia tak ada kata afdal apa. Tapi kebiasaannya lah kalau untuk orang awam kan umum dia tak ada ambil pun saktah atau idgham ni. Sebab dia harus sahaja. Jadi dia baca macam biasa je lah. Ma'auna anni maliyah. Berhenti. Lepas tu masuk ayat 29 dia ambil nafas baru. Halaka anni sultaniyah. Macam biasa. Dengar tak Kak Su? Okay. Ini hanya harus. Dia dah terlepas daripada hukum wajib. Yang wajib tadi yang macam Datuk Yasmin tanya berapa yang wajib? Yang wajib hanya 4 sahaja tadi yang muka surat 133. Itu pun kalau kita nak wasal. Kan? Okey, baik. Kemudian kita tengok pula kat mana lagi yang harus dibaca saktah. Akhir surah Al-Anfal nak masuk pada surah At-Taubah. Ni sama ada kita nak baca dengan saktah ataupun tidak. Boleh je. Tengok di hujung surah Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti.
Lepas tu baca macam biasa. Bara'atum minallah pun boleh. Ataupun dia baca tadi berhenti dekat alim. Lepas tu dia saktah sekejap. Lepas tu baru sambung bara'ah. Pun boleh juga. Tu. Tapi kebiasaannya pada surah Al-Anfal nak habis surah Al-Anfal nak masuk surah At-Taubah ni orang tak baca dengan saktah pun. Dia tak baca dengan saktah pun. Cuma saya bagi tahu lah ilmu tu ada, saya bagi tahu saja. Maknanya kalau kita nak amal boleh tak? Boleh lah. Gitu. Cumanya diingatkan pada surah surah At-Taubah ni, bukan Al-Anfal, surah At-Taubah ni jangan baca basmalah. Kan kita tahu kan apa sebab dia, kerana surah At-Taubah ini adalah surah yang mana turunnya perang kan. Turunnya ayat ni masa perang. Jadi basmalah tu, bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ayat keamanan. Jadi tidak boleh disatukan keamanan dengan peperangan. Jadi kita tak boleh baca dengan basmalah pada awal surah At-Taubah. Wallahu a'lam. Jelas Ustazah, tapi tak ada sin Itu saya nak cari mana sin. Dia tak ada. Sebabnya kat sini sebab dia dekat hujung kan. Satu lagi dia hanya harus sahaja hukum dia kat situ. Maknanya kena berhentilah kan. Tak boleh berhenti sambung je. gitu kan. Dapat menyelesaikan masalah. Dapat dia salah cetak lah tu. Melenyelesaikan tu terbalik tu. Menyelesaikan. Jawi sekarang budak-budak pun payah juga kan. Okey. Habis untuk bahagian saktah. Okey, setakat ni jelas. Ya aja. Ya. Nak tanya, maknanya dalam Quran sepenuhnya cuma ada sini 412 je yang ada huruf saktah. 412 apa? Nah, maknanya dalam Al-Quran kita dia ada muncul dengan tanda. Tak dengar lah aja. Ada apa? Tak, dalam panjang Quran kita ni tanda saktah ni hanya muncul 4 kali saja. Tanda tu tak adalah muncul 4 kali. Yang wajib tu 4 tempat. Yang wajib tu 4 tempat. Jadi yang wajib 4, yang 2. Betul. Yang harus tu 2. So 6 je lah. Betul. Yang lain tak ada. Yang ini sahaja. Yang diberitahu ni sahaja. Okey. Jelas Jelas. Okey, baik. Maknanya lagi 2 ni kalau kita nak amalkan boleh. Tak ada masalah. Kita dah belajar? Gitu. Apa yang kita pelajari kita amalkan, insya-Allah kita akan ingat lah. Okey, habis? Belum habis lagi Ustazah. Tak apa, kita tanya. cakap pasal surah At-Taubah tadi tu. Kita di permulaan ayat kita tak payah baca basmalah. Okey. Tapi kalau misal di pertengahan ayat kita dah berhenti, kemudian kita nak sambung, kita boleh baca auzubillah je. Tak payah baca basmalah. Payah. Itu lagi baik. Maknanya Ustazah, correct me if I'm wrong, di sepanjang surah At-Taubah ni kita tak payah baca basmalah. Tak payah. Cumanya kalau misal kita dah berhenti, kita mulakan dengan auzubillah. Auzubillah saja. Betul? Sebab saya ada juga tanya beberapa orang lah, dia kata kalau di tengah-tengah tu kalau nak baca basmalah tu boleh, kata dia. Boleh tu boleh lah, tapi itu boleh, tapi afdalnya tak payahlah. Tak payahlah. Tak adalah sampai kata dia nak baca bismillah juga kat tengah-tengah surah At-Taubah tu sampai jadi kesalahan besar, tidak. Tapi sebaik-baiknya janganlah baca auzubillah je. Dia bukan jangan, tak perlu baca pun tak apa. Jangan ni dah jadi macam hukum melarang pula kan. Okey. Terima kasih. Okey, ada lagi? Nanti insya-Allah kita akan sambung bacaan yang seterusnya itulah. Ishmam macam mana, rawu macam mana, imalah macam mana. Walaupun bacaan khusus ni sikit-sikit je, satu. Ada yang satu Quran tu satu je bacaan dia. Contoh macam imalah kan, ataupun ishmam, satu je. Tapi yang satu tu yang kadang-kadang kita terlupa, tersalah baca lah, terlepas. Sebab apa? Sebab satu je. Sekali khatam sekali je kita sebut benda tu. Mana kita nak ingat? Kan? Okey. Baik. So nanti kita akan sambung minggu depan lah kalau tak ada apa-apa. Kita tutup dengan doa. Sadaqallahul azim.
وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.